tetapi susu perempuan itu bukan susu banyak perempuan yang tidak dicucut, dicicip, tetapi dimasukkan ke dalam botol susu. Sungguh pun begitu kekacauan keturunan yang menjadi pokok di dalam ajaran Islam. Ini cadangan daripada almarhum Hamka. Okey, dia yang mengatakan mungkin sudah kena kaji ijtihad. Orang yang menyusukan budak tanpa daripada badan dia, disusukan direct daripada botol susu. Jadi adakah itu nak dikira sebagai susuan? Okey, gitu itu. Ataupun bila dah diberikan banyak susuan, orang ni susu dah tak tahu siapa yang menyusukannya, maka adakah boleh dikirakan sebagai anak susuan? Ini cadangan ataupun pemikiran zaman dia, ya, mungkin tahun 60-an. Baik, jadi tuan-tuan yang saya hormati, balik kepada kisah anak susuan tadi ataupun perkara yang berkaitan dengan anak susuan. Jadi harus diingat, ya, bila kita menyusukan anak orang lain, ya, seorang isteri, seorang ibu menyusukan anak orang lain, yang pertama sekali apa harus diingat? Mestilah meminta izin daripada suaminya terlebih dahulu sebelum dia nak memberikan susu badannya kepada budak lain. Ini persoalan dia. Jadi kalau seorang isteri menyusukan anak orang lain tanpa keizinan daripada suaminya, maka berdosalah kepada si perempuan tadi. Jadi itu harus diingat. Yang kedua, kita dah bincang pada minggu lepas, iaitu berhati-hati di dalam kita nak menyusukan budak. Jangan ambil ringan. Misalnya saya katalah dahulu tentang jururawat di hospital yang menyusukan anak orang lain sebab rasa kesian budak tu menangis ke, mak dia sakit ke apa ke, jadi kita kebetulan ada susu badan, kita menyusukan anak orang lain. Berhati-hati. Okey. Yang ketiga, ataupun kita kerja kita menampung susu ibu yang berlebihan. Kita ambil botol, kita tadah ambil susu ibu yang berlambak, yang lebih-lebih sakit di hospital tu, kita tadah bola peti air, tunggu mana anak orang lain pula yang sakit, yang duk menangis pula, kita bagi pula susu dah. Ni pun kena ambil berat, ya. Jangan sewenang-wenangnya kita mengambil dan kita menyebarkan air susu ni, sebab ada hukum-hukum yang tertentu di situ. Baik, tentang berapa kalikah anak itu menyusu baru dianggap sebagai anak susuan menjadi perbincangan pula antara ilmu-ilmu fiqah. Dalam perbincangan yang mendalam antara ulama salaf dan ulama khalaf, ada yang mengatakan walaupun sekali sudah disebut sebagai ibu susuan, dan ada yang mengatakan 5 kali, dan ada pula yang mengatakan 3 kali. Maka antara banyak riwayat-riwayat itu, maka umum yang lebih kuat yang kita pakai ialah menyusukan sehingga kenyang sebanyak 5 kali. 5 kali susu, sehinggalah 5 kali kenyang juga kepada budak tadi. Baik, jadi perbincangan juga, tempo sekali menyusu tu berapa lama? Berapa lama sekali dia menyusukan anak baru dikirakan sebagai susuan? Kerana Al-Quran sendiri di dalam beberapa ayat menerangkan bahawa batas menyusu itu ialah 2 tahun. 2 tahun. Maka kalau anak yang telah besar dan tidak patut menyusu lagi, tidaklah menyebabkan ibu yang menyusu itu menjadi mahram kepada dia. Jadi budak yang menyusu dan dikira sebagai anak susuan ialah belum sampai 2 tahun. Kalau sudah mencapai budak dan besar, 4 tahun, 5 tahun, apatah lagi 55 tahun. 55 tahun pun tak habis menyusu. Ni pun masalah agak, tuan-tuan. Okey, maka tidaklah dikira sebagai anak susuan. Tetapi pernah kejadian suatu hal dalam kalangan sahabat Nabi SAW sendiri, iaitu Abu Huzaifah pada zaman dahulu mengangkat seorang budaknya yang bernama Salim menjadi anak angkat. Sebagaimana Nabi SAW memerdekakan Zaid bin Harithah
lalu beliau angkat menjadi anak. Tetapi kemudian datanglah larangan Allah terhadap meneruskan adat anak angkat ini, sehingga Salim tidak leluasa lagi berada di dalam rumah Abu Huzaifah. Dan sejak itu sulitlah Salim keluar masuk di dalam rumah Abu Huzaifah, dan sulitlah dia berhubungan dengan ibu angkatnya, isteri Abu Huzaifah. Sedangkan kedua suami itu telah memandang Salim sebagai putera mereka. Tidak ada lagi rasa apa-apa kerana sejak kecil Salim dibesarkan di dalam keluarga Huzaifah. Setelah datang ayat larangan anak angkat itu, isteri Abu Huzaifah datang mengadu halnya kepada Nabi SAW dan menilik riwayat sahabat-sahabat Rasulullah yang kita kenal bahawa ketiga orang ini, Abu Huzaifah, isterinya dan Salim, adalah sahabat Rasulullah yang mempunyai mutu iman yang tinggi. Abu Huzaifah sudah keberatan apabila Salim masuk dalam rumah. Meskipun selama ini dianggap sebagai anak, tapi namanya anak angkat, tak ada apa-apa pertalian. Abu Huzaifah dah rasa tak seronok bila Salim ni duk masuk keluar. Kerana taat kepada perintah Rasul, Salim pun tak nak masuk dalam rumah tadi. Dia pun rasa malu, dia pun tak nak masuk di dalam rumah Abu Huzaifah. Padahal rumah tu dibelanya, daripada kecil dia duduk dalam rumah tu. Maka diriwayatkan oleh Abu Daud bahawa Nabi SAW menyuruh Salim mencucut susu Ummu Huzaifah sampai 5 kali. Berkata setengah ulama hadis, Ummu Huzaifah menampung air susunya dengan cangkir dan diminum oleh Salim sampai 5 kali tampungan. Sejak itu Salim dianggap sudah menjadi anak susuan Ummu Huzaifah dan Abi Huzaifah. Itu dia. Dah besar dah Salim tu. Tiba-tiba datang pula ayat melarang mengambil anak angkat. Macam mana ni? Dah anggap mak dan ayah dah. Datang pula larangan. Jadi mereka, si mak angkat tadi mengadu kepada Nabi SAW, macam mana nak selesai masalah. Maka Nabi kata, pergi tadah susu kamu 5 kali, bagi dia minum 5 cangkir, 5 cawan, bagi dia minum. Kata setengah ulama hadis, kejadian pada Salim ini telah pun dimangsuhkan. Hukum yang berlaku kepada Salim tu dah mangsuh, dah tak ada dah. Sebab hal itu terjadi ketika baru berhijrah ke Madinah. Masyarakat Islam baru saja diatur, dan kata setengah ulama, kejadian yang berlaku kepada Salim, Abu Huzaifah dan Ummu Huzaifah adalah satu bentuk khususiah yang hanya berlaku kepada mereka sahaja, dan daripada Nabi untuk Salim sahaja, tidak berlaku kepada umat seluruhnya. Tetapi Ibnu Taimiyah mengatakan bahawa riwayat ini tidak berlaku nasikh dan tidak berlaku khususiah, melainkan dapat dipakai terus apabila terdapat hubungan kekeluargaan yang sudah sebagai anak kandung dengan ibu kandung antara seorang pemuda dengan ibunya yang mengasuhnya dari kecil. Maka dengan sebab air susu ibu itu telah dicucut atau telah diminum, beraklah menjadi seperti ibu kandung, sudah haram nikah dan sudah tidak berak lagi peraturan keluar masuk di dalam rumah. Itu pendapat Ibnu Taimiyah seorang. Itu pendapat dia. Jadi yang kita dok ambil ni ialah 2. Pertama, mansuh, perbuatan yang berlaku, kejadian yang berlaku kepada Salim dan Ummu Huzaifah. Dah mansuh dah, tak ada dah. Sampai kiamat tak berlaku dah hukum itu. Kalau nak menyusu budak, maka menyusulah sebelum 2 tahun. Selepas 2 tahun dia tak dikira sebagai menyusu. Ada yang mengatakan bahawa ini pengkhususian yang diberikan daripada Nabi kepada Salim. Maknanya khusus ataupun khas, benda ini hanya berlaku kepada Salim sahaja. Itu saja, dan tak berlaku kepada yang lain. Adapun pendapat Ibnu Taimiyah, itu pendapat dia. Okey, boleh faham lah. Dia kita ambil yang mazhab nah. Baik. Tadi kita lihat kenapa tidak boleh berkahwin. Tidak boleh berkahwin itu disebabkan rodok,
ar-radha'ah, iaitu penyusuan. Yang kedua, kenapa kita tak boleh kahwin dengan seseorang? Kerana hubungan pernikahan. Kerana hubungan pernikahan. Kita panggil sebagai hubungan yang mendatang. Dengan sebab hubungan yang mendatang, bukan hubungan dari asal, hubungan yang mendatang. Contohnya apa? Contohnya, saya kahwin dengan isteri saya, maka itu dipanggil mendatang. Maka isteri saya bawa kepada saya apa dia? Mak mertuanya, maknya. Isteri saya bawa kepada saya apa dia? Apa nama suaminya, bapa mertuanya, bapa mertua saya. Isteri saya bawa kepada saya apa dia? Mak saudara isteri saya. Ini dipanggil apa? Mendatang. Dipanggil mendatang. Bukan daripada nasab yang awal, bukan daripada nasab yang mak bapak saya, keturunan saya, bukan. Ini yang mendatang. Saya kahwin dengan isteri, dia ada mak, dia ada maklum dia ada kakak dia ada adik dia ada ayah dia. Ini dipanggil sebagai mendatang. Baik. Maka kata dia, dengan siapa yang kita tidak boleh kahwin lagi? Yang kita tidak boleh kahwin lagi ialah ibu-ibu isteri-isterimu. Maknanya apa? Mak mertua kita, mak mertua saya tak boleh kahwin dengan saya. Mak isteri kita, okey, bapa suami kita, sama tu, kilas ke situ jelah. Saya tak faham pula, okey. Kilas ke situ saja. Iaitu yang kita sebut sebagai mertua. Yang kita sebut sebagai mertua. Tetapi ibu tiri isteri atau saudara perempuan mertua itu sendiri tidaklah menjadi mahram pula. Okey. Sekarang ni isteri saya ataupun isteri tuan-tuan lah, dia ada mak tiri, mak kandung dia mati, pak mertua kita menikah lain, maka isteri kita adalah anak tiri pada isteri baru pak dia. Maka kita dengan mak tiri isteri kita, maka batal air sembahyang, boleh kahwin. Sekarang tak boleh kahwin lagi lah, pasal pak mentua hidup tunggu dia jadi janda. Sebab ada orang yang kahwin ramai, ada yang kahwin sampai 4, ada yang kahwin sampai 9 semua dah, 16 semua dah. Ramai pak tiri dia. Mak tiri dia ramai, kahwin cerai. Ada pelakon dulu-dulu tuan-tuan, isteri dia 16 orang. Hebat. 16 orang isteri, nikah cerai. Tapi berlakon jadi jahat, tapi orang suka. Berlakon jadi jahat, semedang jadi jahat. Dah tua-tua bini pak lawak, dulu jahat saja. Ada pelakon perempuan yang kahwin sampai 5 kali. Banyak suami, nikah cerai mati semuanya dah. Maka abang-abang kenalah ambil berat benda ni. Jangan duk menikah tinggal, sampai tak tahu anak kita siapa, janda mana satu, janda tu nikah dengan siapa pula, dapat anak ke tidak. Panjang cerita ni. Ya, benda ni panjang cerita. Tapi kita cerita pendek hak ni cerita pendek dulu. Mak tiri isteri membatalkan air semayang dengan kita. Dia bukan mahram dengan kita. Ataupun adik mak mertua, kakak mak mertua pun batal air semayang dengan kita. Mak mertua kita nama apa? Mak mertua kita nama Rogayah ni ada kakak namanya apa?
Rogai. Dia nama-nama dekat serupa. Ada pula adik Rogayah ni, ada adik pula namanya Rosnah. Contoh. Maka kak mak mertua kita panggil maklong, orang Melayu panggil maklong. Adik mak mertua kita panggil maksu. Pasal isteri kita panggil maklong, kita panggil maklong. Isteri kita panggil dia maksu, kita pun maksu lah. Padahal bukan maklong betul kita. Bukan maklong mak saudara kita, bukan maksu mak saudara kita, bukan mak ngah mak saudara kita, bukan. Mak saudara isteri kita. Maka kita dengan mak saudara isteri kita batal air semayang, tak boleh salam. Ni hati-hati ni. Kadang kita main redah, main salam sekali dengan mak saudara belah isteri. Tolong berhati-hati. Atau meninggal mertua kita yang laki-laki, kita nikahi ibu tiri isteri kita dan kita permadukan dengan isteri kita, tidaklah mengapa. Tu dia. Pak mertua kita umur 70, nikah dengan anak dara umur 20. 2 hari menikah mati. Kita pun kata kesian janda ni. Muda-muda lagi dah jadi janda. Kena tolong ni. Kita kata janda ni kena tolong ni. Maklumlah 20 tahun kena tolong lah. Kalau janda tu 80 tak payahlah nak tolong apa. Tapi pak saya 20 tahun. Padahal dia tu ialah isteri baru pak mertua kita, merangkap mak tiri isteri kita. Bila pak mertua mati, dia jadi janda. Maka kita boleh kahwin dengan janda tu. Dan kita boleh permadukan dengan isteri kita. Sebab dia bukan mak mertua kita. Mak mertua kita siapa? Mak mertua kita ialah mak isteri kita. Siapa pak mertua kita? Pak mertua kita ialah bapa suami kita. Ulang balik. Bapa mertua seorang aja. Mak mertua pun seorang aja. Siapa dia? Mak dan bapa kepada isteri kita. Yang tu saja pak mertua kita. Kalau bapa mertua kita menikah ramai, isteri sampai 4, yang 3 lagi bukan mak mertua. Mak mertua kita hanyalah seorang, iaitu mak isteri kita. Tu kena faham tu. Sekali dengan mak tiri isteri pun dia bersalam juga. Dengan mak tiri isteri pun, mak tiri tu tak kisah salam. Menantu apa? Kan menantu hang. Bukannya ada anak lagi. Tu kan menantu kamu tak ada. Tu menantu madu kamu. Tu kena faham tuan-tuan. Okey, tenangkan fikiran lu bagi senang faham, ikut pening pula. Sementara kita nak bagi penang faham tu, bagi nak masuk dulu, kita tengok soalan-soalan kalau ada daripada sahabat-sahabat kita yang bersama kita. Nur Hanizah Saleh Maznun, Nur Hayati Saad, Kak Ma Mariani, Siti Arija Wardati. Ustaz, pernah terjadi dalam keluarga saya, bayi lahir tak cukup bulan, diletak dalam pengawasan hospital, diberi susu oleh ibu susuan yang telah berdaftar dengan pihak hospital dengan menggunakan tiub yang dimasukkan melalui hidung bayi tersebut. Bagaimanakah sukatan susu tersebut untuk 3 kali kenyang? 5 kali ya, kita mazhab kita 5 kali kenyang. Siti Arija Wardati. Okey. Rejen Nusetia, Mek pagi Ustaz. Mek pagi Pak Ustaz. Pagi, ingatkan makan Maggi tadi. Razali Hussein. Siti Aminah Siti, siapa pelakon tu Ustaz? Carilah sendiri.
Saliyah Yusof, ustaz dan sahabat semua yang hadir di pagi yang berbahagia, terima kasih. Okey, Fatimah Abdul Latif, terima kasih. Anis Bujang, Kasih Quraisa, Zainab, terima kasih. Saida, terima kasih. Sauda, ramai tuan-tuan ni yang bersama dengan kita pada pagi ni. Cik Su, kena faham betul-betul. Kartini Khairi, amin, terima kasih. Majaziah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, jadi saya ulang balik. Mertua itu siapa? Mertua ialah mak kepada isteri kita. Itu mertua. Jadi kalau kita ada ramai isteri, ada 4 isteri, maknanya kita ada 4 mak mertua. Empat tu kita tak boleh nikah. Ingatlah. Jadi mak saudara isteri itu bukan mak saudara kandung kita. Itu mak saudara mendatang. Yang saya sebut tadi, dia mendatang. Iwad, dia mendatang. Jadi bila dia mendatang, maka berhati-hati. Mak saudara isteri boleh kita kahwin. Mak saudara isteri batal air semayang dengan kita. Wajib tutup aurat dengan sempurna di hadapan mak saudara isteri. Walaupun kita panggil dia mak long, walaupun dia panggil dia mak ngah, tok cik dan sebagainya, opah cik sebagainya. Okey. Belah isteri yang kita boleh bersalam siapa? Sebelah isteri daripada mana yang kita boleh bersalam? Daripada mak mertua dan ke atas. Okey. Mak mertua. Ni mak mertua. Atas ada mak mertua siapa? Opah mertua. Boleh salam. Ni mak mertua kita. Mak mertua kita. Atas ada mak mertua. Tok mertua. Opah mertua. Boleh salam. Lagi? Atas ada opah. Panggil apa? Tok Nek. Dan ke atas, dia tegak ke atas. Mak mertua, opah mertua, tok nek mertua. Kalau ada kita tak tahu atas ada tok nek tu kira panjang umur. Jarang ada kan? Gitu. Bila dia bercabang, tak boleh salam lah. Contoh, ni mak mertua, handphone ni mak mertua. Bayangkan ni handphone ni mak mertua. Mak mertua ni ada adik cabang belah kanan, nama dia Mak Su. Mak mertua ni ada lagi kakak, nama dia Mak Long. Maka yang bercabang ni, kita sebagai lelaki tak boleh salam dengan dia orang, sebab dia bukan mak saudara kita, dia mak saudara isteri. Kita hanya boleh bersalam dengan mak mertua kita sahaja, mak isteri kita sahaja. Hak lain tak boleh. Boleh faham lah? Ustaz nak tanya, kalau isteri meninggal, Mida Tahir, status suami dan mak mertua masih mak mertua atau tidak? Masih mak mertua. Sekarang ni bekas mak mertua. Bekas mak mertua. Lah isteri mati, suami mati. Okey. Baik. Assalamualaikum. Jika balik kampung suami, kena tutup aurat dengan sempurna lah kan dengan bapa tiri suami? Yes. Correct. Okey, mak bapa tiri belah suami tu bukan pak mertua kita. Ulang balik. Bapa tiri suami itu bukan bapa mertua kita. Bapa mertua kita siapa? Suami nama apa? Suami namanya ialah Ahmad bin Dolah. Dolah itulah bapa mertua kita. Siapa bapa mertua awak? Suami nama apa? Ahmad bin apa? Bin Dolah. Dolah itulah. Tapi Dolah dah meninggal ustaz. Mak mertua saya kahwin lain waktu suami saya kecil. Dia belalah suami saya ni daripada kecil sampailah dia besar. Dah jadi macam mak bapak sendirilah ustaz. Dia tetap bapa tiri suami awak. Jadi awak bila balik kampung jumpa dengan bapa tiri belah suami, wajib tutup aurat, tak boleh salam dengan dia. Boleh faham? Baik, Rosnah Nordin.
Saya pun ada pak mertua tiri. Sebelum ni saya tak tahu. Memang saya dengar penjelasan dari ustaz dan ustaz-ustaz sebelum ni, barulah puas hati saya. Baik. Syarifah Ahmad, salam ustaz. Saya nak tahu cara terbaik untuk nak menegur saudara kita yang ada anak angkat tapi anak tu diambil semasa umurnya 4 dan 5 tahun. Tapi saya selalu nampak perhubungan mereka macam anak mereka sendiri. Macam mana tu ustaz? Jadi kalau tidak disusukan, maka bukan anak susuan. Tidak boleh dibinkan kepada bapa angkat. Dan jika besar budak tadi dah akil baligh, wajib menutup aurat. Yang seterusnya, batal air sembahyang. Okey, dia jangan buat dosa pula dengan sebab tak reti hukum atau buat-buat tak reti hukum tentang pengambilan anak angkat ini. Baik. Liz Maidin di Duyun dari Singapura, terima kasih. Rohizah Izzah, mohon maaf ustaz, kalau bapak tiri batal tak wuduk, mohon pencerahan. Bapak tiri sendiri nak batal pasal apa? Hai, niat kita cerita ni mertua tiri dengan suami. Bapak tiri tu kahwin dengan mak kita. Bila dah kahwin dengan mak kita, pak tiri kita. Takkan kita boleh kahwin dengan pak tiri yang pernah kahwin dengan mak kita. Kena faham betul-betul ni. Saya jadi isu pula. Ya. Nasib baik Kak tanya. Terima kasih Kak Rohizah Izzah tanya. Tapi berkali-kali dah saya cakap, mak tiri, pak tiri dengan kita, anak tiri dia tak batal, tak boleh kahwin. Yang batal dengan mak tiri kita, yang batal dengan pak tiri kita, suami kita tu, isteri kita tu. Jadi abang-abang, akak-akak, kalau isteri abang, kalau suami akak ada pak tiri, mak tiri dengan abang-abang suaminya, batal lah. Kena faham tu. Baik. Emilia Natasha, tadi tengok ke IG tapi kerik-kerik sangat. Ustaz, nak tanya kena pakai socks and hang socks sekali waktu ada di rumah in-law. Waktu ada dekat rumah in-law, ada in-law laki ramai. Jadi tuan-tuan, nak pakai stokin tak? Nak pakai sarung tangan stokin tak? Jadi pakailah baju tangan panjang, duduk di rumah. Cuma yang menjadi khilaf ialah tentang pakai stokin dalam rumah sendiri. Ada yang mengatakan bahawa dimaafkan. Okey, kalau dia pakai baju kurung, ya, baju tutup aurat stokin saja. Ada yang kata kena pakai juga. Jadi pulanglah, itu dipanggil khilaf di dalam bab tu, dalam bab rumah tangga, rumah sendiri, dalam rumah sendiri. Baik. Yang tutup aurat sampai ke lengan ni kena pakai. Kalau nak pakai sarung lengan, pulanglah. Tapi kalau kita dah pakai macam ini, memadailah. Ya, ada butang kita pula, baju kurung labuh pula, tak ada masalah apa. Cuma masalah kita ni pakai tudung tapi pakai t-shirt. Nampak lengan ni pula besar, tak tahu paha ke lengan. Berjalan ke dapur. Nak kata paha pun tidak, nak kata lengan pun tidak, besar macam. Yang tu yang kena pakai labuh lah. Mida Tahir, Ustaz, mohon pencerahan. Kalau isteri meninggal, apa status suami dan mak mertua? Mak mertua sampai bila-bila? Isteri meninggal, apa hubungan status suami kita dengan mak kita? Jawapan dia, mak mertua. Sampai bila? Sampai bila-bila tak boleh menikah. Sampai bila-bila tak boleh menikah dengan dia. Sampai bila-bila tak boleh sembahyang. Tak batal air sembahyang dengan dia. Tak batal air sembahyang. Tapi tak wajib jaga, tak wajib bela pula. Berapa banyak orang yang dah jadi bekas mak mertua, bekas menantu, tak pernah jumpa pun. Lepas-lepas bercerai kan, ada jumpa? Tak jumpa lah. Cerai, menikah 5 tahun, cerai. Dengan janda pun tak jumpa, dengan bekas mak mertua pun tak jumpa. Berdosa ke Ustaz mak mertua tu? Tak berdosa, nak jumpa orang siapa?
Sebab tu saya heran ada ustaz kata kedudukan mak mertua dengan mak kandung sama. Sama tak mana? Tak sama kedudukan dia. Saya dengar ada ceramah ustaz tu, macam tu lah kita mak kandung kita pun macam tu lah kedudukan mak mertua kita, kena taat, wajib jaga pula. Apa cerita hang ni? Mak mertua tak sama kedudukan dengan mak kandung. Mak kandung ni sampai ke mati kita kena jaga dia. Mak kandung ni kena tengok, kena jaga, kena bagi nafkah kalau dia susah. Mak mertua tuan-tuan, kalau kata bercerai lah, ada tuan-tuan nak bagi nafkah dia lagi? Tengok rumah pun tak mau lah, lalu depan rumah pun tak mau lah, bergaduh dengan isteri, bergaduh jugalah dengan mak mertua. Adakah kita hari ni bila tak tengok bekas mak mertua tu kita berdosa? Tak jumpa dah. Isteri nombor 2 kamu mana? Dia kata dah cerai dah. Berapa lama cerai? 10 tahun. Mak mertua ada lagi. Mak mertua nombor 2 tu ada lagi lah, duduk di Kedah tu. Kamu tak tengok dia ke? Tak lah, aku dah menikah baru ni, tak tengok dia lah. Tak bagi duit kat dia ke? Tak lah. Dosa kedudukan mak mertua sama dengan mak kandung. Tu yang saya nak kata perlu otak tu. Berapa ramai yang tak peduli mak mertua lepas bercerai, lepas mati isteri dia menikah lain pula. Ada dia panggil mak mertua dia meduk sekali. Isteri dah meninggal, suami ni nikah baru, adakah dia panggil bekas mak mertua dia meduk sekali? Tak lah. Berdosa. Kena jaga kedudukan mak mertua sama dengan mak kandung. Siapa kata? Mak kandung kita kena bela dia, kita kena ambil dia, jaga dia, pasal dia mak kita, tak terputus hubungan. Tapi mak mertua taklah sampai tahap jadi mak kandung. Habis tu mak mertua tu apa ustaz? Tak batal air semayang, tak boleh menikah dengan dia sampai bila-bila. Jadi kena faham ni tuan-tuan ni. Setengah hak penceramah tu pun duk kata juga taatlah pada mak mertua. Saya ni macam mana ustaz? Mak mertua saya suruh balik rumah dia, mak kandung saya suruh balik rumah dia. Saya tak tahu ustaz, nak ambil mak mertua ke mak kandung? Aku sepak lagi kamu kan? Bodoh punya persoalan. Mak mertua suruh balik rumah mak mertua, mak kandung suruh balik rumah mak kandung. Saya pening ustaz, mana satu saya nak ikut? Mak kandung kamu lah. Bodoh tu. Bagi pening kepala. Bagi siapa? Tak sama kedudukan mak mertua dengan mak kandung. Tak sama. Tapi kita disuruh berbuat baik. Nah, dengan siapa pun termasuklah mak mertua. Tapi janganlah kita meletakkan kedudukan dia sama. Kena ada 4 mak mertua macam pelakon tadi, 16 mak mertua tak mampu dia. 16 mak mertua kena belah. Apalah, ibu berhati-hati lah penceramah. Janganlah duk bawa cerita pula, ya, sampai orang jadi keliru, nak balik umur 1, nak balik mak mertua ke, nak balik apa ke. Baik, Mawar kasih, confuse lah tu ustaz, tak tahu, malas mengaji kot. Terima kasih atas penerangan ustaz. Okey, assalamualaikum ustaz. Adik tiri mak boleh bersalam ke? Adik tiri mak, adik tiri mak macam mana? Tolong terang adik tirinya lah. Okey, tolong bagi penjelasan lagi. Baik, terima kasih ustaz. Ustaz nak tanya, kalau kita ada ibu susuan, laju sangat, tak boleh nak baca. Baik ustaz, terima kasih atas pencerahan, menonton bersama anda, salam. Minta Ustaz Ahmad tolong baca. Laju Ustaz Ahmad tak boleh nak baca soalan punya laju, naik laju tuan, tak boleh nak baca apa. Jadi minta maaf, baca sekerat hilang pula dah. Baik, kemudian kita sambung sikit lagi. Yang seterusnya, anak-anak perempuan yang dalam pangkuanmu daripada isteri-isterimu yang telah kamu campuri. Itu yang kita sebut anak tiri, anak atau anak tepatan.
Haramlah anak perempuan itu kita nikahi kalau habis nikah dengan ibunya. Kita telah menyetubuhi pula ibunya. Baik, yang seterusnya, anak perempuan. Siapa yang kita tak boleh kahwin lagi? Dengar ni betul-betul ni tuan-tuan ni. Bibah Karim, salam ustaz, nak tahu anak angkat perempuan dengan bapa angkat, kalau bersalam haram ke tak? Dan ibu angkat dengan anak angkat lelaki dengan ibu haram ke ustaz? Okey, tak boleh nak baca kat dia laju pula iPad ni. Kena pakai apa nama kena pakai handphone, senang baca. Siti Arija, kena faham betul-betul dalam bab ni, baru tak pening. Cengih hari ni dia dah soalan tu saya dengar berpuluh-puluh kali, segeram kan. Tak tu duk ulang tanya. Duk ulang tanya pening, cengih tak cengih, lantak tuan. Pasal ada juga penceramah duk kata sama kedudukan mak. Sama ke kedudukan mak mentua dengan mak kandung? Mak kandung tu beranak ke hang, mak mentua tak beranak ke hang, nak sama lagu mana? Letih tuan ni. Mohon pencerahan macam mana aurat dengan adik-beradik kandung ibu. Bersalam dengan bapa saudara batal tak? Dah bapa saudara Naura El-Ezani, oi, pak saudara sendiri. Adik mak, abang mak, takkan nak batal. Yang batalnya ialah pak saudara suami. Saya tak bersalah dengan pak saudara sendiri pula. Pak saudara sendiri tak apa, bersalam lah. Dia wali kita, kadang-kadang boleh jadi wali. Yang kita duk belajar ni ialah bapa saudara sebelah suami. Itu bukan pak saudara kita, itu pak saudara suami. Kita tak ada kena mengena dengan dia, batal. Dengan pak saudara sebelah suami batal. Pak saudara sendiri tak batal. Boleh faham ya? Baik. Siti Sunarja, terima kasih. Rusnah Nordin, ustaz pun dah pening nak jawab. Tanya soalan sampai habis-habis. Adik tiri mak tu macam mana? Saya nak tahu adik tiri tu, sebab ada orang salah faham tentang adik tiri. Dia faham salah tentang adik tiri. Ayah dia, ayah dia menikah dua. Dia daripada isteri nombor satu. Isteri nombor dua ada anak. Dia kata anak ayah dengan isteri baru tu adik tiri dia. Adik tiri apa tu? Adik sebapa. Astaghfirullahalazim. Tu namanya adik sebapa. Nak tiri apa kejadahnya? Bin sama. Tiri apanya? Bin sama. Yang nu pun bin Hamzah, yang ni aku pun bin Hamzah. Takkan kita kena tertiri. Siapa tu Siti? Itu adik tiri aku. Bapak dia siapa? Bapak aku lah, tapi mak lain-lain. Kamu apa nama? Aku nama Siti binti Hamzah. Tu budak tu. Budak tu Sita binti Hamzah. Oh, kalau begitu kamu sebapa. Tiri apa kejadahnya? Adik tiri tak dapat pusaka, tahu? Adik sebapa, seibu boleh dapat pusaka. Kena ingat tu. Itu yang saya tanya tadi. Tolong bagi tahu adik tiri mak tu apa yang dimaksudkan awak dengan adik tiri mak. Yang kata tiri tu apa? Okey, mendatang. Mak kita janda. Mak kita janda pergi menikah dengan duda yang dah ada anak. Tu kena berhati-hati. Tu tiri. Pak tiri kita bawa anak dia. Boleh faham? Okey, baik. Salam ustaz, saya type lagi. Tadi ustaz dah nak baca tapi laju sangat. Ni pun laju lagi, hantar lagi siapa nama tadi, lupa soalan, lupa. Laju sangat ni, kena pakai handphone. Lu tak ada nak baca, tak sempat nak baca. Farah Mahizan. Faham ustaz. Nuriah Adnan, kan ustaz dah marah? Tak marah. Syarifah Ahmad, sorry bagi ustaz bengang. Tak bengang saja, nak bagi faham.
Bengang siapa? Tak bengang relax saya sakit gigi, mana ada bengang. Banyakkan ustaz le ni bagi penerangan yang kurang jelas. Dolah Abdul Manan. Ustaz selamat pagi. Anak-anak sendiri dengan bapa tiri suami ustaz. Jadi pada soalan mana kena tadi? Nur Fahanah Mukhtiaruddin, macam mana anak-anak sendiri ya dengan apa nama pak tiri suami, itu nama dia cucu tiri lah. Dengan cucu tiri tak batal, mana boleh menikah dengan cucu tiri. Okey, baik. Siti Munirah, saya penin ustaz. Tolong penin. Syazwan Rusli, ustaz cool. Okey, Siti Munirah mabuk pula nak fikir. Tanya balik Siti Munirah, tang mana yang kata penin tu? Baik, Siti Mahiran, adik-beradik tiri ni ayah lain mak lain kan ustaz? Faham tak apa? Emilia Natasha, understood ustaz. Baik. Cik saya nak tanya, kalau bapa saudara saya jadi anak susuan, mana dia tu? Bapa saudara saya jadi anak susuan. Mak saya anak susuan mak saya lah. Jadi macam mana kedudukan anak-anaknya? Batal tak air semayang dengan kami adik-beradik? Baik, jadi dah jadi pak susuan lah, pak saudara susu. Bila ada orang menyusu dengan mak kita, bila ada orang lain menyusu dengan mak kita, maka orang itu dipanggil sebagai saudara sesusu. Maka bila dia menyusu dengan mak kita, dia dipanggil sebagai saudara susuan. Jadi kita ni pula dengan dia adik-beradik susuan dengan budak tu, saudara sesusu. Jadi kalau dia ada anak, jatuh kita ni pak saudara susu dia lah. Boleh faham? Yang batal air sembahyang anak kita dengan anak dia. Katalah kita dia dah menikah dapat anak, adik susu kita pun dah menikah dapat anak, dia orang sama-sama anak tu sepupu, boleh menikah. Kita dengan anak adik susu tak boleh. Itu jatuh pak saudara atau mak saudara susu. Kartini Khairi kena garang sikit baru faham. Kadang-kadang itulah. Assalamualaikum Ustaz, nampak komen saya tak? Saya mau nama saya Samsiah Halimatun. Baca saja. Ustaz cengih macam mana pun saya tak lari, makin nak kejar Ustaz. Silakan kejar. Kak Zah Taman Betuah, dah lah sakit gigi, penin pula. Saya semalam 3 jam nganga entah ni terasa sampai sekarang lagi. Buat di Kuala Lumpur ni, di Ipoh tak boleh buat, PKL buat entah. Baik. Zaliha Haji Muhammad Nur, pakai sarung tangan boleh ke Ustaz? Yalah, saya pakai sarung tangan. Nak salam, kini kira nak salam juga ni. Kan, kalau nak pakai sarung tangan hak lembut-lembut, tak payahlah pakai hak tebal-tebal lagi motong getah kalau nak salam juga. Orang tua-tua dulu dia berlapik dengan kain tudung ni kan, orang tua-tua tu makcik-makcik umur 80, 70, Assalamualaikum, dia lapik dengan kain. Ada yang lapik dengan kain batik, tak payahlah makcik oi. Tak payahlah. Samsiah Ustaz, saya my name Samsiah Halimatun, dah 2 kali sebut dah. Ustaz cerita bab anak angkat pula dah terlepas. Faham sangat. Nampak tak komen saya? Nampak Samsiah Halimatun. Yang satu mak lain bapak macam mana Ustaz? Satu ibu lah. Yang itu pula saudara seibu. Mak sama pula. Mak pun sama kan? Nampak tak? Tu siapa tu? Itu adik aku, adik tiri. Adik tiri? Macam mana adik tiri? Bapak kita asin-asin tapi mak sama. Arti mak kamu apa? Mak aku Munirah. Kamu? Aku Siti, mak aku Munirah. Dia Sita, mak dia pun Munirah. Oh, kalau gitu adik seibu. Bapak je lain-lain. Yang kata tiri ni siapa? Binti dia pun lain.
bin dia pun lain, mak dia pun lain, pak dia pun lain. Tu baru nama adik tiri. Boleh faham tak? Kalau dah bin pak sama ataupun bin mak pun sama, tiri tak mana kejadah. Sebab tu dia ada nama seibu sebapa. Mak bapak kita sama. Mak dia, pak dia sama dengan mak aku, pak aku, seibu sebapa. Kalau bapak dia dengan bapak aku sama, sebapa. Kalau mak dia dengan aku satu ibu, seibu. Kalau dia mak dia pun lain, bapak dia pun lain, itu bukan seibu sebapa dah. Tu tak tahu siapa dia. Tetapi dengan sebab bapak dia kahwin dengan mak aku, oh tiri. Duk serumah dengan kita lah. Gitulah nama dia. Baik. Kemudian ustaz pakai iPhone, komen laju. Ni tuan-tuan, pakai iPhone komen laju sikit. Dia naik ke atas, naik ke atas, tak boleh nak kata apa. Julaiha Abdullah, baik ustaz, takut nanti gigi sakit balik. Ni pun makan painkiller tuan-tuan, sakit tak tahulah. Doktor tak pernah jumpa gigi macam saya. Gigi saya ada 3 akar, ada 4 akar, dan akar-akar tu pula semua naik ke atas. Nak buat rawatan akar pun tak boleh, nak cabut pun sayang. Nak cabut gigi cantik tak rosak, tapi akar dia rosak. Bila tengoklah x-ray, semuanya akar naik bercabang. Oh sudah, bukan setakat 3 akar, 4 akar pula. Oh gigi kuat ni tuan-tuan ni. Nurain Nurain Hakim hilang tuan-tuan. Mak saya dulu sebelum kahwin ayah saya ada suami lain. Mak saya dulu sebelum kahwin dengan ayah saya ada suami lain. Dah cerai. Kahwin pula dengan ayah saya, jadi lahirlah saya. Ya. Nak tanya saya dengan bekas suami mak saya dulu tu, kira ayah tiri ke? Ya. Bagus soalan tu tuan-tuan. Dengar ni elok-elok. Dengar elok-elok. Nurain Hakim. Jadi tuan-tuan yang mana duk hantar komen ni, dengar start dulu jawapan ni. Bagus soalan ni. Terus duk masuk pergi komen ni. Stop selalu lagi saya nak baca lari. Kita tumpukan jawapan kepada soalan Nurain Hakim. Soalan ni sangat penting. Okey, soalan ni sangat penting. Kita stop sekejap aja tuan-tuan. Kita stop kejap komen ni. Sekejap lagi minta lagu lah apalah, tuan-tuan tak dengar jawapan ni. Baik, dengar jawapan ni elok-elok. Soalan ni elok-elok sebab ramai orang tak faham. Okey, baik, soalan dia macam ni. Mak kita nikah banyak orang. Suami pertama bercerai, nikah suami kedua bercerai, nikah suami ketiga mati, nikah suami keempat bercerai, nikah nombor 5 dengan bapa kita. Dengan bapa kita. Maknanya sebelum bapa kita dia dah kahwin 4 kali. Maka bila mak kita kahwin dengan kita, dapat kita sebagai anak. Apa hubungan kita dengan bekas suami mak kita? Bapa tiri. Bapa tiri. Apa makna dia? Tak boleh kahwin. Tak batal air semayang dengan kita. Tu kena ingat. Okey, boleh faham? Okey, tuan-tuan kena ingat tu, berhati-hati tu. Mana-mana lelaki yang pernah berkahwin dengan mak kita, tak batal lah air semayang dengan kita. Mana-mana perempuan yang pernah berkahwin dengan bapa kita, tu mak tiri kita. Walaupun dia menikah 50 tahun dulu, bercerai, kita ni dapat anak daripada isteri baru dia dengan bekas isteri bapa kita yang dulu tahun 50 tu mak tiri, tak batal air semayang dengan dia, tak boleh menikah dengan dia. Boleh faham?
Yang ni orang tak tahu kan. Dia faham yang mana kahwin dengan mak dia sekarang, itu pak tiri aku. Yang mana kahwin dengan mak aku sekarang, itu pak tiri aku. Tak. Mana-mana lelaki yang pernah berkahwin dengan mak kita, tu bapa tiri kita. Mana-mana perempuan yang pernah berkahwin dengan bapa kita, itu adalah mak tiri kita. Tak batal air semayang, walaupun mereka kahwin bercerai tahun 78, tahun 89, tahun 98 dulu-dulu ni. Dah bercerai dah. Bapa kita kata, Leman, kamu nampak tak perempuan tu? Nampak ayah? Kenapa ayah tengok dia je ayah? Kalau kamu nak tahu, itulah bekas isteri bapa. Bapa kahwin dengan dia 2 tahun. Oh, kemudian kita orang tak ada jodoh panjang. Mak dia suruh ceraikan dia. Oh gitu. Tapi 2 tahun lah juga bapa kahwin dengan dia. Pergi salam dengan dia. Apa nak salam pula, Pak? Dia bukan mak saya. Memang dia bukan mak kamu, tapi dia mak tiri kamu. Sebab dia pernah kahwin dengan ayah. Jadi kamu berhati-hati, jangan kamu mengorak dia pula. Jangan kamu ngorak dia pula. Dia tu mak tiri kamu, bekas mak tiri. Sampai kesudah tak boleh nikah dengan dia. Sebab tu saya kata pada abang-abang tadi, bagi tahu pada anak. Bagi tahu. Kadang-kadang kita ni tua. Macam saya lah tua. Umur 50 tua. Pergi menikah pula. Isteri nombor 2. Umur 18. Muda. Muda habis SPM. Habis SPM. Anak saya hak tua, hak laki-laki umur 24. Saya pergi menikah sejak-senyap dengan hak 18 tahun. Tiba-tiba saya mati. Ataupun bercerai lah dengan dia. Anak saya pergi mengorak pula macam. Padahal dia pernah kahwin dengan saya. Mana-mana perempuan yang pernah berkahwin dengan saya, maka perempuan itu tidak boleh menikah dengan anak-anak saya. Boleh faham? Nampak? Tak berjalan. Boleh buat soalan kuis ni Ustaz. InsyaAllah kita boleh buat soalan kuis. Mana-mana laki-laki yang pernah berkahwin dengan isteri, maka anak-anak isteri tadi tak batalah air semayang dengan laki-laki yang pernah berkahwin dengan isteri, dengan mak tadi. Boleh? Saya ulang balik. Kalau akak-akak ada mak, abang-abang ada mak, memanglah ada mak, takkan tak ada mak. Bodoh punya Ustaz. Iyalah, saya bodoh. Katalah mak abang, mak akak ni menikah 5 orang. 5 tu tak boleh kita kahwin. 1 bapa kandung, 1 lagi, 4 lagi pak tiri. Dengan kita semua tak boleh nikah dengan dia orang. Tak batal air semayang dengan dia orang. Benda ni kita akan baca lagi besok. Faham yang Farida? Faham kot. Rockefeller forever ayanan, angguk kepala, angguk geleng-geleng. Muhammad Nur Zeta, bukan sakit gigi tapi sakit gusi, kena buat root canal treatment, siapkan duit banyak-banyak. Ustaz jangan pening. Tahu tak apa sebab tu? Sebab saya saran pakai Sensodyne Repair and Protection. Semalam buat ya. Okey. Muhammad Bendeng, izinkan saya bertanya lagi, adakah dengan mengikuti mazhab atau imam-imam yang selalu disebut boleh menjaminkan syurga di dalam Al-Quran? Jangan kamu berteringkah selama kamu tahu Allah Ta'ala. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Benarkah begitu? Dan benarkah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rasulullah menganjurkan mazhab di dalam? Kalau kita tak mau ikut mazhab, nak ikut siapa? Mazhab tu pun dia ikut Quran dan hadis. Kalau mazhab tu tak ikut Quran dan hadis, kita pun tak ikut mazhab. 4 mazhab itu semuanya berpandukan kepada Al-Quran dan hadis. Habis tu kalau berpandu kepada Al-Quran dan hadis, kenapa jadi 4 Ustaz? 4 tadi masalah furu', masalah cabang, masalah pokok semua sama.
Masalah furuk ni tuan-tuan macam-macam dibendakan jadi khilafiyah. Kalau kita tak ikut mazhab, nak ikut siapa? Mazhab tu pun ikut hadis. Imam-imam mazhab tu pun ikut hadis, ikut Quran. Masing-masing mengikut ijtihad masing-masing. Pulanglah. Kita tak boleh kata Syafi'i sesat, Syafi'i pun tak pernah kata Maliki sesat, Maliki tak pernah kata Hanbali sesat. Semua kata betul. Saya hari ni pakai baju merah hati. Ada tuan-tuan pakai baju putih, ada pakai baju hijau. Baju tutup aurat lah, tutup pakai. Kita tak boleh kata baju merah saja betul, baju putih saja betul, baju lain salah. Tak betul juga. Selagi mana jalannya pada mematuhi jalan syariat, jalan syariah, hukumnya hukum. Okey. Taklah jadi kesalahan. Jadi mazhab itu dia buat fatwa ke berpandukan kepada Al-Quran dan hadis. Mereka lebih ikut Quran dan hadis daripada kita. Nah, tak nak ikut mazhab, kita lah sesat tuan-tuan. Kita nak faham Quran je mana, main cakap Arab tengok. Kita nak faham hadis mana, berapa ribu hadis kau apa? Dia berhati-hati. Ya, tak nak ikut mazhab, kita yang sesat. Jadi kita ambil mazhab. Macam kita di Malaysia, uruf ialah Syafi'i, yang hampir dengan kita. Maka haruslah kita mengikut mazhab Syafi'i, tanpa kita menafikan kepada mazhab-mazhab tiga yang lain. Wallahu a'lam. Kita sambung lagi masalah pak tiri mak tiri ni besok. Jangan marah-marah. Minta maaf kalau terkasar bahasa. Maklumlah sakit gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faham? Faham tak?